الصالحون. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزن إذا شئت سهلا. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, pada malam yang bahagia ini kita boleh sama-sama berhimpun di dalam masjid untuk sama-sama kita dengar sikit sebanyak daripada isi kandungan ilmu agama untuk nak tambahkan ilmu sebagai sebab nak mengangkatkan dan meningkatkan keimanan seseorang semasa dia hidup di dalam dunia ini. Pasti ilmu pengetahuan kena ada sebagai bahan asas, dan iman kita itu meningkat dengan sebab kita tu tahu perkara yang benar, perkara yang sungguh daripada ajaran Islam yang datang daripada Al-Quran dan datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidil Anam. Itulah kita yang Allah Ta'ala beri masa hidup di atas muka dunia yang sementara ini. Masalah yang kita nak bincang malam ni biiznillah ta'ala, iaitu sakut paut dengan perkara yang terikat dengan perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan akuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kesimpulan daripada minggu telah lepas, kita telah menerangkan dan menyatakan kata di hadapan sunnah Nabi itu alaihi salatu wassalam ada 4 daripada golongan manusia yang nak terima ataupun tak terima ajaran Nabi. Hak mula-mula dia kata ajaran Nabi ini kita tak boleh terima sebab dia ada muskilah, sebagaimana kita telah menerang dan berikan jawapan terhadap kesamaran pada minggu telah lepas. Barang siapa nak tahu pendetailan, pastilah dia kembali klik kepada rakaman yang telah lepas, minggu lepas. Ada golongan yang kedua, tak ada wak beza di antara sunat dengan wajib, haram dengan makruh. Semua perkara hak Nabi suruh jadi wajib belaka. Semua perkara hak Nabi kita larang jadi haram belaka. Ini pun tak kena juga. Kerana di sana ada larangnya pasal putus, itu haram. Di sana ada larang pasal tak putus, itu makruh. Di sana ada suruh pasal putus, wajib. Di sana ada suruh tak putus, mana sunat. Ya kena bagi. Kerana dalil itu mari umpama itu. Kumpulan yang ketiga daripada kumpulan orang yang nisbahkan diri dia kepada Islam, dia kata sunnah Nabi ni, hadis Nabi lah maksudnya, kita boleh pakai sekadar perkara yang nampak oleh akal kita. Apabila akal kita nampak, kita terimalah. Kalau akal kita tutup tak nampak, maka kita tolaklah sunnah Nabi itu. Ini pun salah juga.
Kumpulan yang keempat ni lah ma'asyira ahli sunnati wal jamaah, kumpulan daripada ahli sunnati wal jamaah semenjak daripada masa Nabi hingga kepada masa kita dan akan berterusan sampai kepada hari kiamat nanti. Mereka yang bagi sunnah di atas 5 perkara. Ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada haruh. Maka malam ni insya-Allah kita nak sambunglah perkara-perkara yang kita itu telah menerangkan kepada umat masyarakat pada minggu dulu. Kita cuba tengok muka yang ke 72. Muka 72. InsyaAllah kita nak masuk bahasa di situlah sikit dengan cara huraya, dan kita nak ambil petik daripada kala-kala alim ulama kita yang dia itu bawa data di sini. Muka 72 tu dia kata fakullu ma, ambil situ nah. Maka tiap-tiap perkara yang telah berlafaz dengannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara hak Nabi kita kecek, hak Nabi kita bercakap, ataupun Nabi kita buat, ataupun Nabi kita aku, ataupun perkara yang zahir daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minhu ay minar rasul alaihi salatu wassalam, daripada permulaan risalahnya sehingga akhir hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana sehingga Nabi kita wafat, maka itu adalah termasuk daripada sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi kita dibangkitkan dia jadi Nabi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bangkitkan dia jadi Rasul dengan ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Tu ayat tu bangkit Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam jadi Rasul. Amo nak baca terjemuh selalulah supaya kata kita ni tak lewat. Kita nak ambil masa dengan panjang tak boleh, sebab masa kita terhad. Kita nak baca jadi jawi selalulah setepak-setepak tu. Hak kita nak baca Arab, kita nak baca Arab, tak apalah. Kita tengok. Sama ada perkara itu sabit nisbah hukum yang umum. Sabit nisbah hukum yang umum makna lagu mana? Yakni suruh hai Nabi, tegah hai Nabi, semua umat kena pakai, masuk diri dia dan orang-orang. Ada juga sunnah Nabi tapi khusus bagi Nabi. Orang lain tak boleh ikut, tak boleh pakai. Ada juga untuk ummah. Untuk ummah sahaja. Bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagu lain. Nanti kita bahas bab dia. Hak tu tapi hukmul am, hukum umum. Bagi setiap orang daripada kalangan ummah. Inilah makna asal, inilah wa hadza huwal asl. Hak ni hak asalnya. Nampak tu tak? Hak inilah asal. Tiap-tiap suruh Nabi, tiap-tiap larangan Nabi, umat semua kena berlaku, tak ada kecuali. Tu makna asal. Ataupun hukum yang sabit, hadis yang sabit, hukum khusus dengannya, dengan hadis itulah, ataupun dengan setengah daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana? Kalau kita baca dalam hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, ada seorang sahabat zaman Nabi, dia niat molek belinya binatang ternak ke kaki pak mana bahimatil an'am, nak gerbel. Gerbel ni pasti kena jenis bahimatil an'am. Jenis lain tak sah dalam agama kita. Apa mana bahimatul an'am? Yakni binatang ternak ke kaki pak yang disyarak mari dalam agama boleh kita buat gerbel. Lembu, kerbau, kambing, bibiri ataupun biring tempat kita, unta dan sebagainya. Hak tu sahaja disyarak mari dalam agama kita, suruh kita buat gerbel. Kalau kita baca ataupun dengar di dalam kitab fiqh bahasa alim ulama, royak kata ayat ataupun arnab ataupun itik ataupun serati ataupun asa boleh juga buat gerbel, pendapat ni menyalahi qawaid syariat hak umum.
maka pendapat tu dikira kata ganjil syaz, bahasa Arab panggil. Tak boleh kita nak buat amal dengan cara benar. Jadi sahabat ni dia reti apa kata kena ambil benda kaki pak hang sebut saat ni. Daripada uta, daripada lembu, daripada gapo, kata gila kambing dan kibah dan sebagainya. Cuma dia pergi sembelih belum daripada semaya. Sembelih belum daripada semaya. Ijma' ulama Islam, barang siapa sembelih binatang ternak binatang bahimatil an'am belum daripada semaya, hak tu Nabi Muhammad hukum kata daripada daging biasa, bukan jadi udhiyah, bukan jadi daging gerbeh. Tiba-tiba sahabat tu pergi ayat Nabi, hadis ni sahih. Dia ayat Nabi kata, aku sembelih belum daripada semaya. Apa aku nak buat ya Rasulullah? Huwa yujzi'uka wahdaka ant. Hak ni pada dengan mung, seolah kata memadai mung tu boleh. Lagu ni tak apa, diterima oleh Allah, mu jadi daging gerbeh. Lain daripada mung tak harus. Mana khusus bagi dia. Ni nawi kita nawi kita faham. Sebab itulah modal kita dalam masalah kita nak buat tubik hukum bukan qiyas, bukan putar belik, bukan nazar, bukannya istidlal saja, bahkan nas dalil. Nas dalil daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau ada qawaid fiqh, adanya usul fiqh. Orang tanya, qawaid fiqh dengan usul fiqh ni bezalah mana? Qawaid fiqh dengan usul fiqh ni orang panggil asas bagi faham dalil. Kalau orang tanya gapo mana usul fiqh? Asas li fahmi dalil. Asas untuk nak faham dalil. Dalil ni mari gini maknalah mana? Tubik hukumlah mana? Tu usul fiqh cara. Ada pun qawaidul fiqhi, qawaid fiqh dia takkan kaedah, kemudian dia heret daripada kaedah tadi itu waktu bik cabangan furuk masalah. Misal kata al-umuru bimaqasiduha, urusan tadi itu terhenti di atas kita qasid. Kaedah ni ambil daripada mana? Ambil daripada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya tiap-tiap amalan terhenti di atas niat, dan setiap manusia dia nak dapat daripada habuai amalan pasti dia kena niat. Niat ni mana lagu mana? Telitasan di dalam hati seseorang kerana Allah Subhanahu wa taala hanya jua, tu makna niat. Ma khatara asy-syakhs fi qalbihi, benda yang terlintas seorang di dalam hati dia, tu makna niat. Tak sakut paut dengan belafaz, tak. Niat mahalluhu qalb, mahalluha qalbu. Niat tepat dia hati, bukan lidah. Sebab tu kita nak pergi kata niat tu lafaz niat, hak ni ia tak betul mana dengan apa yang dibawa datang di dalam syarak. Maka di bawah tadi tu, di bawah al-umur bimaqasiduha waktu bi, semaya kena niat di mana? Ambil air semaya nak niat di mana? Niat di tangan ke niat di muka ke niat di siku ke niat di sapu kepala? Niat di mana? Situ bahasa ulama ia duduk di bawah kaedah al-umur bimaqasiduha. Itu nak kita gambar dulu. Rupa we nampak kata gapo dia? Ning orang ngaji syariat faham. Nampak tu tak? Orang ngaji syariat faham. Cuma kita nak royak we faham kata apabila kita mengaji belajar, jangan kita sekadar takhassus. Aku ngaji syariah, hadis tak erti gapo, tafsir tak erti gapo, lughah arabiah tak erti gapo, ni tak boleh. Ngaji takhassus boleh, tapi ilmu kena ngaji belaka. Faham tu tak? Ni nak kita faham jadi molek. Terkadang orang kita ngaji lughah arabiah, ngaji lughah arabiah qismil kulliyatil lughatil arabiah, kising bahagia saka akson sad. Kalau bahasa Sia ke Allahu Akbar. Hukum fiqh sif tak erti gapo, bab akidah sif tak erti gapo, bab gapo lagi tak erti. Malaikat bab daraba yadribu darban tu hak erti. Ni masalah besar. Juga orang ngaji hadis kena ngaji juga lughah.
Dia ada baca innal hamdulillah ataupun innal hamdilillah. Tak boleh. Kena baca innal hamda. Kena reti juga lurah. Sebab itulah kita ngaji takhassus tak apa, tapi diri kita wajib kena ngaji belaka. Tak boleh ngaji waksa aku lurah. Tak apa dah, hak lain tak kena bergaduh. Harah kau orang lain. Lah, bukan lagu tu. Sebab tu kita ni amal takhassus hadis, ngaji hadis, tapi usul fiqh kita ngaji, qawaid fiqh kita mengaji, ilmu wadai kita ngaji belaka, masa ngaji tu ngajilah. Itu makna kata kita calon diri masuk di dalam ayat Quran kata wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ada satu kumpulan yang mengaji agama, ta'ifatun liyatafaqqah. Apa makna yatafaqahu? Yatafaqqah fid din ay liyatafahhama fid din, faham urusan agama. Hari ni kita kena tanya kesedaran di dalam dada, di hati ni. Rakyat kata kita ngaji li ajlillah, kerana Allah. Bukan makna kata kita ngaji sebab dia mau suruh kita. Tak. Ni kewajipan kita ngaji hak Tuhan suruh kita. Nak rasa dalam hati. Tak tu kita ngaji jamiah mana-mana peri ya. Lepas tu tubik pada jamaah tak ada buat apa. Sebab hati tak hidup. Dengan sebab itu kita orang ngaji belajar baru-baru ni, pelajar semua kenapa hasil itu kita tak sekecap jadi panjang sebab bukan bak dia. Maka hukum khusus ini khusus bagi seorang sahabat hak tu ya lah. Orang lain tak boleh kias. Nak kata pas sahabat tu ya buat boleh, tu kita boleh buat. Tak boleh. Sebab Nabi tak ada aku bagi orang lain, Nabi aku bagi orang ni. Ni kita kena faham. Sebab itulah bahan dalam masalah kita nak awak dalil, kena hadis tu banyak. Amba tak nampak dengan pendapat orang kata kita jadi tok guru, biarlah kita tak ada ingat hadis, tak ingat Quran, kita adanya sekadar baca surat saja. Hak pesenis amba mukhalafah dengan pendapat tu. Kenapa? Kerana kalau kita tak hafal, kalau kita tadi itu tak tengok jadi jelas, kita nak tarik main lagu mana tepat kita nak petua. Terkadang kita petua, orang tanya kata, Tok Guru, apa hukum kalau orang berdosa, dia tadi itu kena kafarah dengan qisas, bunuh balas ke, kerak tangan ke, direjam ke, dirotekan ke lagu mana? Dia tadi kena seksa pula ke di akhirat nanti? Kita Tok Guru royak dengan faham, benar hak kita nampak faham, benar hak kita nampak. Kita ngaji kata kita kata akhirat esok kena seksa suku pula. Kafarah dalam dunia ni suku, akhirat kena seksa suku pula. Satu golek ke orang kita dok jawab. Amal dengan telinga ni Tok Guru sahabat kita dok jawab. Al-jawabnya kalau kita lihat dalam hadis Nabi Muhammad SAW kata al-qisas kaffaratul lahu fil akhirah. Mana qisas ni kalau lah berlaku dah ambil tindakan dalam dunia, maka akhirat esok tak kena ambil tindakan dah, lepas daripadanya. Kita pergi petua menyalahi dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana bahan kita tak ada. Juga dalam masalah bab petua, dalam masalah bab hukum hakam, hadis ahkam, kalau kita tak taruh dalam akal kita, tak taruh dalam dada kita, tak pernah lepas mata kita dengan cara jelas, terkadang kita petua menyalahi hadis. Di sinilah kita pelajar baru-baru ni, kita duduk di kedai dah, duduk dalam masyarakat yang bersakafah dah, ada ngaji jamiah dah. Umat Islam Nusantara semua, tak kira Malaysia, Indonesia, Brunei ke Thailand ke di mana-mana dengar, jalan molek masalah kita nasihat ni. Sebab kamu tak akan tubik jadi ulama sungguh, malaikat kamu kena jalan mengikut tangga hak kita royak saat ni. Kita jangan kata sekadar kita ngaji lepas. La, kita nak ngaji sebagai sistem, cara susunnya jadi molek. Letih sikit pun tak apa. Sebab orang kita ni bukan dalam bidang ngaji saja letih, ya bidang kerja pun letih juga. Kita tanya orang kerja letih tak? Nak bangun pukul 3, pukul 4, gotu begini, supaya tak ada kata tak letih hidup dalam dunia ni. Itu kita nak faham. Maka kita hadisul ahkam amanah ayat malam ni.
Hadisul Ahkam ada 3 kitab yang kita kena mutalaah dan belajar ngaji molek. Yang pertama, kitab Multaqal Akhbar min Ahadits Sayyidil Akhyar bagi Syekh Abdul Salam Ibn Taimiyah, yang disyarahkan oleh Imam Muhammad Ibn Ali Syaukani, nama Nailil Awtar. Satu kitab mula-mula. Kitab yang kedua nama Umdatul Ahkam min Ahadisil Ahkam bagi Imam Al-Maqdisi, disyarahkan akan kitab itu oleh Imam Ibn Daqiq Al-Aid di dalam kitab nama Al-Ihkamul Ahkam. Maka kita kena ngaji kitab tu. 2, kitab yang ketiga Bulul Maram min Adillatil Ahkam bagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Orang syarah kitab tu Al-Imam As-San'ani, dikenalkan dengan kitab masyhur Subulus Salam bi syarhi Hadisil Ahkam. Bi syarhi Hadisil Ahkam, ada 4 jilid semua. 3 ning mata kitab tadi itu, 3 kitab tadi itu sakut paut dengan hadis hak dok pusing dalam masalah hukum hakam. Nak tubik jadi wajib, sunat, haram, makruh, haram, dok situ semua. Barang siapa meliputi 3 kitab tu lebih lagi daripada mana-mana pangkat mufti. Ni nak kita faham cara kita nak ngaji ni, kena tunjuk jalan, kena gini setangga. Supaya kata kita tubik daripada madrasah masjid kita ni, amo yakin orang ngaji masjid ni, duk mengaji masjid lepas maghrib ni, kalau dia mau riak niat molek sungguh lebih daripada tubik daripada bilik jamiah lagi. Amo sendiri tak ada royak ke orang lain. Amo tak ada boleh mana ngaji dalam bilik. Sebab apa? Ngaji dalam bilik ni dia tak ada jadi kata serupa dengan ngaji dalam masjid. Ngaji dalam masjid ni ya guru ya triam-pram kertas kerja dia istiadat dengan cara molek, ya mai betul kertas kerja dia, kita nanti menanda. Lepas keluar dari masjid kita pergi cari masalah yang kata naik tinggi pas sana. Ikut mana-mana orang kalau jalan lagu ni berjaya. Hei umat Islam jadi apa nama ibu bapa orang, sungguh suruh anak murid atau anak cucu kita ni mari ngaji di masjid. Cuma orang nak ngajar masjid itu satu lagi lah, kena bawa kitab, kena ada kitab, nak baca kitab gapo, nak kecek masalah gapo, kena jadi setangga-setangga, bukan mari petak sini sikit petak sini sikit. Ni dah selah ya kena muqarrar tetap. Ini kita ngaji ni habis ni insya-Allah di Masjid Muhajirin kita akan bahas masalah ni dalil mereka kata boleh lagu mana, mereka kata tak boleh lagu mana, kita bahas tengok. Dalam masjid ni banyak masalah lagu mana hak di antara orang faham sunnah dengan tak faham sunnah, tepat dalil khilaf tu dalam mana, kita bincang tengok di atas masjid ni. Kita kena pergi supaya nak akak darajat kita. Oh, ngaji lagu ni jadi kita tak kena balas dengan orang. Kita tahu apabila kita ada ilmu dalam dada, kita royak dengan alasan, sudah rolik manusia kita. Kalau royak dengan alasan, ya percaya. Tekan ya tak boleh. Kalau tekan, tak sah. Tekan tak sah. Sebab tekan-tekan ni kita apa tak ada, demo apa tak ada. Tu jadi hari ni kita ada. Apabila kita ada, kita boleh ngajar orang. Tak apa. Masuk dia dalam orang yang jadi pendakwah. Kemudian dia kata ataupun perkara yang sabit hukum khusus dengannya ataupun dengan setengah daripada sahabat. Sama ada perkara tersebut, sama ada perbuatan itu jibilliyan. Jibilli ni makna lagu mana? Sifat kesemula jadi, berjalan, duduk, menyatok, makan, minum, pakai, itu panggil jibilli. Ataupun orang itu jibilli, benda hak bukan gapo orang kata, bukan daripada sifat kesemula jadi sakut paut dengan hukum hakik, daripada perkataan perbuatan yang keluar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat sabit hukum syarak. Memang Nabi apabila dia kecek jadi syarak lalu dah. Sebab tu orang kita duk tanya hukum tu, hukumlah mana kita buat kerja ni, hukumlah mana kita buat muga ni. Buat apa tu kita nak tahu hukum supaya kata kita tadi itu nak buat kira dengan hukum hakik dalam agama. Hukum hakik ni mana? Ambil daripada perkataan Nabi, perbuatan Nabi, akuan Nabi. Lain tak ada. Sebab tu nak pergi kata sunat tak boleh. Supaya dekat-dekat dengan Maulidun Nabi ni ke, orang mau duk dengar dia mau duk hantar mari, dia kata sunat kita buat perayaan Maulidun Nabi, sunat buat perayaan.
Kalimah sunat ni nak boleh kata pasti kena ada dalil syarak. Dalil syarak ni nak boleh royak kata sunat ni mana dalil hak soreh? Kita tanya, mana dalil soreh kata daripada perbuatan Nabi, perkataan Nabi, akuan Nabi terhadap ini masalah? Ayah kecil gini yang nak misal. Belum daripada kita nak ittifaq sepakat sebelah suara masalah harga, kita kena menentu gapo kita nak jual tanah. Kena menentu cenuk tak ada ke tak milik dia. Cenuk gerai ada ke tak ada, milik siapa tanah ni, nama dia. Barulah kita tadi itu nak giwak kira, nak tawarkan, nak lagu mana ke kok mana, nak bayar setengah ke bayar semua ke, baru kita boleh buat kira bercara. Ni dok kira bercara, cenuk tak tahu dok di mana. Ada ke orang buat lagu tu? Dia tak boleh buat lagu tu. Juga masalah hukum hakim nak kata sunat, mana dalil soreh? Apabila soreh dalil, wadih ke tak dalalah dia, nyata ke tak tunjuk ke dia tu nyata ke tak, baru kena lagu tu. Misal kita kata mau dok kecek dengan anak murid masa dok mengajar pet-pet, dalil kata wajib kita sebagai ahli, sebagai asah bagi keluarga ayah, maksudnya nak suruh anak pinak kita, isteri kita semaya. Ada ke tak dalil daripada Quran apa hukum kita jadi ketua umum huana akrab keluar, suruh anak cucu semaya, isteri semaya, apa hukum? Jawabnya wajib. Wajib ada mau kata ni ambil daripada mana? Tu ambil daripada dalil mana? Moga wajib ni hukum. Hukum ni kena mari daripada nas, mari pada ayat Quran, mari pada hadis Nabi. Kalau tak ada dua ni nak kata wajib tak boleh. Kenapa ni masalah ni? Lalu ya waktu baik, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli kamu daripada api neraka. Ayat Quran ke? Ayat Quran. Tapi adakah dalil ayat Quran daripada surah At-Tahrim di sini ni nassus sarih wadih fi dalalah, nyata pada tunjuk ke kata suruh kita tadi itu, suruh keluarga kita suruh semaya, anak cucu suruh semaya, tak wadih lagi. Sebab hanya kecek dengan cara umum, hak nak hak khusus. Mana dalil khusus? Qala Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah At-Taha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mur ahlaka bis-salah, suruh anak cucumu dan ahlimu semaya. Tu baru panggil nassun sarih dalalatul wadihah, baru tu bek hukum wajib. Sebab wa'mur ni fi'il amr. Apabila fi'il amr asal pada suruh wajib, maka tidak ada nas daripada Quran kata semaya ni hak 5 waktu tu jadi sunat, tak ada. Maka jadi wajib situ. Wajib kita gerak anak cucu kita, isteri kita bangun semaya, wajib. Baru tu bek hukum wajib. Sebab ada ayat Quran ni ayat kata sunat buat perkara ni. Mana dalil sarih daripada Quran, daripada hadis, dan dalalah yang tunjuk nyata terang daripada Quran dan hadis? Mana? Ni masalah, ni masalah. Apabila kita ngaji gini, dia tetaplah kita ni kemah molek. Kita tak sewa sebab gapo? Kita nak buat sebab gapo? Ya ada dalil. Awak apa kena ngaji lagu ni? Kerana Allahu Jalla Jalaluhu suruh. Hai, Tuhan suruh kita ngaji lagu ni. Mana? Qala Allah tabaraka wa ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Turutlah olehmu hai umat manusia apa wahyu hak kuat turun kepadamu, dan jangan dok turut lain daripada ajaran hak kuat turun daripadamu. Tapi sikit orang nak boleh ambil pengajaran dengan hak aku suruh, hak aku royak, hak aku khabar di sini. Tuhan sendiri kata lah awal surah Al-A'raf. Baru kita ni berasa kata kita duk wah bayangnya reta hai Tuhan. Wak gapo? Tuhan suruh. Wak gapo? Nabi suruh. Wak gapo ada contoh tauladan. Wak gapo ada izin ni. Baru diri dapat Tuhan gini. Muak apa lagu ni? Karena mu suruh ya Allah. Mu suruh, Nabi mu suruh. Baru Tuhan kata lepas mu. Ya nak lagu tu.
Hak tak senya, buat apa buat gini? Oh, kita turut turut tak tahu kereta nak pergi ke mana. Tak ada tengok dak nak pergi Nara ke nak pergi Tani asalkan kereta aku naik belakang. Tak ada lewat lagu tu. Tu nak kita faham. Dengan kita tadi itu memutuskan pandangan daripada keadaan dia tadi itu wajib ke, sunat ke, haram ke, makruh ke, haruh ke, kita tak ada tilik lagi. Cuma tiap-tiap perkataan Nabi, perbuatan Nabi, akuan Nabi ada hukum. Sudah, we pegang situ dulu. Kalau Nabi kata innamal a'malu binniyat, apa hukum hak kita dapat daripada hadis tu kau bahas dulu. Tapi ini kita nak percaya kata cerak ada hukum di dalam hadis tu. Duduk situ dulu tangga mula-mula. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata innallahal jamil yuhibbul jamal. Allah Taala ni elok dan dia suka perkara pada perkara yang elok. Benda hak elok tu lagu mana hukum? Kita tak nak bahas lagi. Tapi kita yakin dalam hadis tu ada hukum cerak. Hukumnya mana? 5. Ni nak kita faham. Kita ngaji lagu ni pastilah kita tadi itu dapat faham satu persatu. Maka Tok Guru kita wari di sini iaitu perkataan Syekhul Islam rahimahullahu taala, dia katakan tiap-tiap perkara yang telah kata akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, tiap-tiap perkataan yang dikata akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas daripada nabi itu jadi nabi. Nabi jadi nabi umurnya umur 40. Umur 40 tu orang apabila sampai umur 40 barulah akal fikiran dia tetap molek. Tetap dah lah jadi kemah molek. Ataupun nabi itu aku di atasnya. Nabi aku di atas perbuatan tu. Ataupun nabi buat perbuatan tu dan tidak disapuhkan hukumnya tu. Tak diangkatkan hukuman tadi, maka dia adalah syarat yang wajib kita tadi tu pegang. Apabila kata syarat, pasti di sana ada mengandungi wajib, haram dan ibahah, benda haram. Kena ada lalu. Kenapa Syekhul Islam sebut 3 ya? Kerana dalam wajib itu ada sunat dah. Dalam haram itu ada makruh dah. Awak apa boleh kecil lagu tu? Sebab haram polare, makruh polare. Apa wajib? Suruh. Wajib tu suruh. Suruh tu wajib. Suruh tu wajib. Sunat pun suruh juga. Jadi duk dalam tu kita kecek wak ringkas. Dia kata syarat-syarat ni mengandungi 3 perkara. Kalau sebut wajib ada sunat, kalau sebut haram ada makruh dan haruh. Tu maksud dia nak menyatakan kepada kita. Maka telah berjalan, dia kata telah kalau baca dalam kitab laqad dhahaba jumhur al-usuliyin. Kita nak terjemahlah usuliyin, zahaba di sini mana berjalan bahasa asal, yakni dan sesungguhnya telah berpendapat. Tu kita terjemahlah tu nah. Dan sesungguhnya telah memberi pendapat oleh jumhur ulama. Jumhur ulama mana lagu mana? Jumhur ulama apabila itlaq 4 mazhab. 4 mazhab ni panggil jumhurul ulama. Illa malaikat khilaf hak pasal ni, khilaf pasal ni. Ya ada dalam 4 mazhab ni ya khilaf jumhur. Jumhur ni galik ke kira 4. Kira 4 mazhab. Kemudian dalam 4 mazhab ni tepat hak nak waktu tubik hukum semua berapa perkara? Nak waktu tubik hukum mari semua, nak mari pakar tu ada banyak 4 mazhab ni. Ya ada 14 cara nak waktu tubik hukum daripada syarat. Nak boleh wajib sunat berapa nama ni ada 14 perkara. Gapo nanti? Nanti nak bila sikit-sikit. Ittifaq ulama kata hukum mari pada Quran. So, mari pada hadis 2, mari pada ijma' 3, mari pada qiyasus sahih 4. Hak ni ittifaq ulama tak ada pihak ingkar. Malaikat hak ingkar qiyas ni zahiriyah. Nisbah pada Daud zahiri, tuan mazhab zahiri. Yang diberjalan belakang dia itu Ibnu Hazmi di dalam kitab Muhalla. Cuma kalau kita baca kitab Muhalla tu tepat hak Ibnu Hazmi guna qiyas tu bukan tepat banyak. Guru hamba ni nama Dr. Bashar Awad, salah satu daripada orang ulama Iraq, duk ada lagi nyawa lagi lah, mana tak mati lagi. Dia periksakan kitab tadi itu tubik 15 jilid, maka dia kata beberapa tempat yang Ibnu Hazmi itu guna qiyas. Sebab kalau kita tak guna qiyas,
Lupa hukum banyak. Qiyas ni mana lagu mana? Qiyas ni lagu mana qiyas? Ni kita nak royak malam ni. Lalu kita nak tambah. Nak baru sikit, nak mengingat. Hak tak tahu kita nak tahu. Hak tahu dah kita nak baru, nak tambah lagi. Takut orang kata orang duk royak tu. Di sini qiyas ni. Pakar ada qiyas, pakar. Pak kita tak tahu tak qiyas tu qiyas lah mana. Duk qiyas sore ada lagu tu. Qiyas ni ada rukun 4 perkara. 4 perkara nak biar dia jadi qiyas. Satu, kena ada maqis wa alaih. Maqis wa alaih ni tepat hak klik pada asal. Apa panggil asal dia. Asal ni mana menunggu asal. Tu mana maqis wa alaih. Yang kedua, maqis furuq. Furuq ni mana lagu mana? Yakni tepat kita nak buat ukur. Tepat kita nak buat ukur. Tali mengukur ke, kayu mengukur ke, apa kata dia. Kemudian ada illah. Illah ni makna lagu mana? Sebab. Sahih pasal dia. Ada maqis alaih, adanya maqis, ada illah. Kemudian mak ni baru ada hukum. Baru ada hukum. Lah mana? Kalau tak misal tak nampak. Kita kalau kita kecek gini, ya tak ada payah kalau kita ngaji hukum syarak dengan cara mudah, ya duduk di guru. Kalau guru syarak tak belik, ya juga mudah faham. Ya tak ada payah kali. Hak duk jadi putar belik, guru mengajar di payah. Sebab tu kewajipan guru kena mudah bagi ummah. Payah untuk diri dia tak apa. Alah mana? Misal orang tanya, apa hukum kita makan ataupun minum dan keretam tempat teh kita. Hari mudah situ, tak segi jauh. Takut pergi kot lain. Keretam tempat teh kita ni apa hukum? Apabila sebut keretam, mari al-mutabadat ila azhanil al-muslimin, makna daun hak rebuh campur dengan alat-alat semua. Orang tak ada pergi kata keretam ni pergi pada daun kayu sebagaimana orang tak reti wakil dia kata tu bukan. Orang kata daun kayu jadi gano. Ni pengen kata orang kecek lagu tu tak reti suasana. Tak sepatut ambil dia ni mari tak depan kerana punah keadaan. Punah keadaan. Apabila sebut kata keratam, reti lalu hak campur. Boh kau tu boh kau ni siapa kau jadi air, hak pemuda-pemudi duk jadi hilangkan akal. Tak apa hukum minum air tu? Jawab, hukumnya haramun. Apa orang tanya? Daun keratam ni ada tak dalam Quran? Ada tak dalam hadis? Sebab nak kata haram, pasti kena ada dalam Quran, ada dalam hadis. Tu tepat tu. Pas kita kata tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Pas royak haram kot mana? Kalau orang hak pesing kata ngaji, lepas tu jadi menyeleweng. Mengaji banyak tapi menyeleweng, dia makan keratam sampai penuh akal dia. Apabila kita nak royak, yang ngaji dia bahas kita. Supalah ada tak ada agama buza tu. Kau masa duk jadi sami dia tu ngaji tinggi, lah ni nak jadi orang perempuan. Nampak ada tu? Hak nak jadi orang perempuan, nak jadi pesing lemak tu lah. Kalau nak bahas bab buza dia tak usah bahas, dia reti. Pas kita orang nak pergi heret dia kelik mari pada asal kita tak tahu, terbaliklah kita ni. Maka kita nak royak sini. Sungguh tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Baik. Qiyas ni mau pakai tak? Qiyas ni mau pakai tak? Mau pakai, kita ahli sunnah nak pakai qiyas. Baik. Keratam ni hak dia mau makan ni, hak dia mau minum ni haram. Buat apa? Kerana qiyas di atas arak. Qiyas lagu mana di atas arak dia kata? Arak tadi itu menghilangkan akal ke tak? Jawab. Dia kata hilangkan akal. Pas dia mau makan hilangkan akal ke tak? Memang hilangkan akal. Jadi sebab tu sama. Keratam tu panggil maqis, arak tu panggil maqis wa alaih. Apabila sebab tu sama-sama hilangkan akal. Hadis Sahih Bukhari katakan, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haram. Tiap-tiap benda memabuk dipanggilkan arak. Tiap-tiap arak hukum dia haram. Itu panggil asah. Maka kita tadi itu ambil keratam tadi itu pergi ikat dengan arak kerana sebab tu sama. Sahih tula.
illah tu lah sebab sama, maka hukum tu haram juga. Nampak lagi? Tu nak kita faham. Nampak tu? Hak tu kita nak faham. Maka qiyas ni wajib kena pakai belaka. Kalau tak pakai, luput hukum agama banyak. Habis itu. Kemudian lepas daripada kita ada dah 4 ni, tambah lagi 10. Di sana ada apa lagi? Amalan ahli Madinah. Tiap-tiap amalan ahli Madinah dalam mazhab Maliki kira kata sunnah belaka. Sebab ahli Madinah ni tengok Nabi. Dalam mazhab Maliki, ya wak ambil dalil tu waktu ambil hukum wajib ke sunat ke haram ke apa, ambil daripada amalan ahli Madinah. So masalihul mursalah. Masalihul mursalah ni makna lagu mana? Yakni perkara tak berlaku zaman Nabi, sebab-sebab tak ada, mari berlaku lepas pada Nabi. Maka nak kata lagu mana? Supaya pakai mikrofon, pakai telefon, pakai tu, pakai ni. Nak kata lagu mana? Tu. Nak buat keluarkan hukum tu lagu mana? Situ bahasa ulama. Dalam mazhab Maliki banyak pakai masalihul mursalah. Lagi al-istihsan, mengelokkan satu perkara. Kita tengok pada hukum syarak, timbang tengok kata syarak kita tu nak memudahkan dan memayah. Ada satu di sana al-istihsan. Sana dia lagi orang panggil kata sakut paut dengan masa apa nama panggil kata al-istishab. Istishab ni makna kita klik pada hukum hak asal. Misal ulama kita buat gini. Umpama kita nak pergi ke Mekah, naik kapal tubek, demo akik nasi mari kita. Akik tu stokar daripada daging hak masak ataupun gula ataupun gapo. Kita berasa syok nak makan daging. Daging ni disembelih dengan cara syarak ke? Daging ni haram ke halal ke? Kita berasa syok. Sebab kita tak tahu. Maka klik pada al-istishab, kapal hak kita naik ni kapal negeri Islam ke kapal negeri bukan Islam. Kalau kapal negeri Islam, makanlah tak apa. Kalau kapal bukan hak Islam, henti-henti molek. Malaikat kita berasa tak nak putus dah perut. Tak makan mati juga. Jadi selak jadi gatu. Hak tu masuk dalam ad-darurat tubihul mahzurat. Kaedah usul fiqh, benda yang jadi kepek maka menghalalkan benda yang haram. Tapi makan sekadar. Jangan makan sampai kenyang, makan sekadar wi kita tu hingga daripada dapat dan mudarat diri kita. Hak tu yogi ke kaedah belaka. Barulah kita apabila kita ngaji gini seni. Itu nak wi kita rupa kata hukum tadi itu mari daripada celah-celah hak tadi tu. Ha ni bab usul fiqh. Ha ni nak wi kita faham. Kalau gitu jumhur ulama misal kata jumhur al-usuliyin. Usuliyin ni puak-puak tok usul fiqh. Usul fiqh ni iaitu usul faham. Bahawa ia pergi lagu mana? Pergi kepada bahawasanya perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjuk di atas sekurang-kurangnya, menunjuk di atas izin daripada Nabi. Izin dengan perbuatan tadi. Kalaulah Nabi buat, Nabi kata, Nabi aku sekurang-kurangnya hukum izin. Jumhur ulama ni, kita dapat gapo sini? Kita dapat gapo di sini? Yakni asal pada hukum agama haram kita main dia dengan cara buat pandai-pandai, tak boleh. Ingat, bacalah kita usul fiqh mana pun asal hukum syarak tak boleh kita main. Malaikat dapat izin daripada syarak kata mau main boleh main. Tu hukum syarak ialah tu. Mari Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita nak tahu kata hak mana boleh hak mana tak boleh. Dia tak mari hak lain. Bahawa dia tanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari kepada ini dunia ni mari untuk gapo? Mari untuk kita taat dia. Dalil ada dalam Quran? Dalil ada tak daripada Quran kata Nabi mari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari untuk supaya kita tadi itu taat kepada dia dengan izinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi ambil dalil wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Hak Nabi bawa datang kita ambil, hak Nabi larang kita tinggal. Kena juga tapi dalalah ghairu wadihah. Kena dalil tu bukan tak kena tapi tunjuk ke ayat Quran tu tak nyata 100%. Kalau jawab pe markah sekadar 70%. Nak boleh 100% nak ambil dalil sah lagi.
Dalil mana? Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi iznillah. Tidak diutuskan rasul mana-mana mari malaikat kena ditaatkan rasul tadi itu dengan izinan daripada Allah. Tu baru dalalah ayat Quran soreh lagi wadih. Ingat, kita nak ambil ayat Quran wak dalil, hadis Nabi wak dalil kena ada dua sifat. Soreh, nyata-nyata, kamar dia cerah molek seperti bulan penamu. Sudah. Jangan kita pergi ambil dalil habis tak cerah. Jangan. Dalil hak umum tak tempat umum, dalil khusus tak tempat khusus. Supalah ada orang dah ambil dalil tempat umum dan nak tempat khusus, tak boleh lah tu. Misalah mana? Maaf kita tabik dulu lagi. Apa hukum berzikir dengan cara berdecak? Hukum zikir dengan cara berjoget, ada alat musiki, alat muzik, alat dontri, apa hukum? Hanya kata sunat. Ambil mana sunat? Allah Subhanahu wa taala kata alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allah Taala kata orang yang berzikir pada Allah berdiri, menyatak dan tidur. Hak ni sebab itulah ni lah dalil kata kita decak boleh, berjoget boleh, mai kita boleh dalam masjid nak berzikir tu. Adakah dalil tu wadihah sarih? La. Tak ada di kalangan mula-mula sekali rajak oleh ulama dulu. Tak ada sore pun di kalangan ulama ambil dalil ni buat kerja berjoget, berzikir pasal berjoget dalam masjid kata boleh. Tak ada ulama buat lah tu. Imam Syafi'i pun tak ada, Imam Malik pun tak ada, Imam Ahmad pun tak ada, Imam Abu Hanifah pun tak ada, imam mana-mana pun tak ada. Lepas kita ambil mana? Ambil mari daripada akal kita, fahami kita. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang yang yazkurunallah di situ makna orang semaya. Kalaulah dia semaya tadi itu kuasa, kalau ada diri, kalau tak kuasa kena duduk. Apabila tak kuasa duduk, mengiring. Hak tu makna kata alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Bukan makna kata kita duk berjoget dalam masjid. Ini apa yang kata ambil ayat Quran, mai wak dalil, tepat wak kita nak wak Quran tak kena dengan tepat. Cek tengok. Alhamdulillah hamba sendiri tak ada nak ayat orang lain. Dalil orang suka wak Quran, kita tengok cek sesuatu yang ambil dalil umum, mai nak wak tempat khusus. Tak boleh. Tak boleh wak lagu tu. Dalil hak umum tak tempat umum, hak khusus tak tempat khusus. Tak boleh kita nak pergi ambil buat kod dia, tak boleh lagu tu. Misal kata umum khusus lah mana tak faham. Kita nak misal we nampak je lah pakai Quran ada jenis dengan bahagia lain. Kalau kata kita nak makan air Zamzam ni, nak minum air Zamzam ni, ya pergi ambil air sungai ni makan supa ya air. Supa tak? Tak supa. Hak ni air sungai ni, hak ni air Zamzam. Hai kita nak makan, nak minum air Zamzam. Ambil air Zamzam lah mari. Hai dia kata air super tu, sekenyai super tu, dah gah hingga super tu. Hai tak lewat gitu. Air Zamzam dia ada khususiat dia, air sungai ni ada khususiat dia. Air sungai ni khususiat dia apa tahu tak? Air sungai ni siapa dia kena tidur 12 jam sehari. Tidur 12 jam sehari tu orang kena sungai ni. Sebab tu pergi Mesir kalau kita tak kena kelik jadi koksi. Sebab kena air sungai ni, masuk air tu kat tidur tak khabar ingat dah. Setahun ni lekok sampai setahun tak khabar apa. Tapi kalau orang duk Mesir minum air sungai ni, ya usaha. Kelik tak sepore. Percaya hak ni. Sungguh Allah Taala kata udkhulu Misra insya-Allahu aminin. Aminin sungguh. Dan Mesir dinamakan Ardul Kinanah. Apa makna Ardul Kinanah? Makna tempat kubur bagi seteru. Siapa dia nak lawan, maka mati situ. Tu orang Mesir. Kalau kita ngaji, ya bahasa dia Firaun dengan Musa nak bawa anak. Nampak tu tak? Ha ni tak bak dia. Tak usah masuklah situ bak dia. Kalau masuk panjang. Kalau gitu perbuatan Nabi ni sekurang-kurangnya iaitu semata-mata izinan yang mengandungi wajib, sunat dan haruh. Selama mana tidak dapat dalil di atas nak menentu salah satu daripada mana, wajib ke, sunat ke, haruh ke, nanti tengok hak tu. Habis di situ.
Gambar dia turun mari sikit. Caranya kita ni, misal kata, kita dengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu hadis. Kita nak ambil hadis gapo? Hadis bunyi kata al-hajju Arafah. Ambil saja. Bermula haji ialah ukuf pada Arafah. Hadis kata, hadis. Sahih dah? Sahih setara mana? Sahih sampai kata ada kena tik, sahih sungguhlah. Maka daripada hadis tadi itu kita dapat hukum gapo? Hukum Nabi kata bermula haji ialah ukuf pada Arafah. Perkataan Nabi ni suruh ke kaya royak kita tahu. Bahas itu. Kalau kita dengar dengan cara sekali lalu, ya kau nak royak kata haji, bermula haji pada Arafah. Bermula haji pada Arafah. Tak ada royak kata al-hajju wajaba alaikum wukuf fi Arafah. Wajib di atas kamu ukuf daripada Arafah. Nabi tak kecil lah tu. Tapi Nabi kata al-hajju Arafah, haji Arafah. Seperti ia royak, ia nak royak saja. Tapi tak ada ulama dalam dunia ni faham daripada hadis tu Nabi nak royak saja. Bahkan ambil hukum daripadanya. Hukum hak besar sekali bagi haji, ukuf daripada Arafah. Barang siapa tak ukuf daripada Arafah, maka orang tu luput haji. Maka wajib ukuf di situ. Ukuf bila? Lepas daripada kita semaya zuhur sampai ke turun matahari. Orang tak ada, maka ukuf balik malam belum daripada muntasafil lail. Belum daripada pukul 12 malam. Ukuf tak apa. Sahabat Nabi Muhammad SAW sebagaimana royak, dia tak ada mai ukuf masuk zuhur sampai ke mengorek, dia mari sampai pada Arafah lek malam. Nabi kata, "Gih ukuf di pada Arafah." Sejam 2 jam tak apa dah, kena ambil juga sahih situ baru jadi. Maka hukum ukuf daripada Arafah daripada dalil saat ni wajib. Pada orang kata jawab wajib kok mana? Ini orang panggil khabariyah lafzan insya'iyah makna. Lafaz seperti khabar tapi makna dia suruh. Memang kata lah mana? Misal hak dulu, ambil hak dulu, minggu dulu sikit main sini. Supaya kita royak tu lah. Dapur tu gula tak ada dah tu. Dapur gula tak ada dah. Ini mama nak buat masak ni tak ada cakar dapur ni. Ya royak ke? Ya royak. Tapi mengandung dalam tu ya suruh kita pergi beli tu. Hayalah tu. Nabi Muhammad ya royak kecil lah tu. Tapi ulama kita faham kata hak ni bukan dia nak royak, ni dia nak suruh. Itu makna khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Hak kita dok ngaji tu. Hang tu nak kita faham. Tu asal pada suruh. Kalau sunat kita dah dengar sama. Nabi Muhammad SAW kata, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak li kulli salah." Kalau tak jadi keberat ke gapo-gapo, nascaya aku akan suruh umat aku bersugi tiap-tiap kali semaya. Kalimah la amartuhum bis-siwak mari dengan lamil amr dan fi'il amal, la amartuhum bis-siwak. Nascaya aku nak suruh umat aku dengan bersugi. Tapi apa ulama tak ada dalam dunia walaupun sore royak kata sugi tu wajib. Tak ada. Hak apa? Sebab Nabi kata laula an asyqa. Kalau tak jadi payah. Kalau jadi payah mafhumul mukhalafah maka tak jadi wajib. Sunat. Kita kena tahu lagu tu dalil tu. Bukan wari dalil gomo ikut dah. Dalil dia berat. Susah kita nak beramal. Hak itulah makna kata malam yujad dalil ala ta'yinin wahidin minha. Selama mana tidak dapat dalil yang nak menentu salah satu daripadanya, wajib ke sunat ke haruh. Haruh ni gapo benda haruh? Yakni asal pada perbuatan hamba yang dikena taklif, yang nak buat tak sewak haruh bagi dia. Sudah. Supaya makan. Kita nak makan boleh, tak saya makan tak apa. Nak minum pun boleh, tak saya minum pun boleh. Nak pakai, tak saya pakai boleh, nak pakai pun boleh. Bila jadi wajib, hak wajib sekadar dia kena jaga diri daripada binasa. Kena makan supaya takut jadi diri tu binasa. Minum takut diri tu hak tu wajib. Hak lebih daripada tu, hak tu harus bagi dia. Hak tu nak kita faham. Tu.
Kemudian seterusnya kemudian seterusnya sikit lagi kita kata sesungguhnya telah mengharamkan, baris bawah tu sikit muka 73 tu. Sesungguhnya mengharam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bangkai. Ada setengah orang kata bak makan ni tak sakut paut dengan sunnah Nabi. Nak makan gapo, minum gapo, pakai gapo, hak ni serah demo. Nabi tak kena cara hak ni. Ada pendapat orang duk kata lagu tu. Ulama kita wari. Pendapat ulama kita wari ni lagu mana? Ia kata tak apa. Sebab makan minum tadi tu benda hak ada. Tak sakut paut dengan syarak dia kata. Maka kita nak jawab kata tak. Makan minum pakai sakut dengan syarak juga. Bukan makna kata tak sakut dengan syarak langsung. Hawak apa? Tengok di sini. Bangkai tadi itu, apa makna bangkai? Perkara yang mapuh, yang habis nyawa daripada binatang kita makan daging dengan cara bukan syarak. Tu. Orang tanya tergapo bangkai? Tiap-tiap binatang yang kita makan daging dia boleh, tapi dia mati mapuh lah bahasa kita nah. Bukan dengan dalil, dengan cara syarak, bukan dengan cara sembelih. Maka haram kita makan. Sebab tu orang tanya mudah-mudah kita. Orang Islam kita lah, ya kerja dia tu nanti igat air putih ni pergi hatta ke rongan, hatta ke syarikat tu lah. Maka air putih ni, air daging ni apabila masuk ia terkejut mampu. Tu air daging ni terkejut mampu. Apabila mampu ni ia mampu. Makna kata baru mampu. Apa hukum kita makan je kata. Baru tanya mau makan gidah baru tanya aku kata. Apa hukum kita makan? Haram. Payah kata baru mampu je, bukan bau busuk pun. Tak leh. Sebab dia mati tadi itu, mampu tadi itu bukan dengan dalil, bukan dengan cara syarak, bukan sembelih, tak boleh makan. Sebab tak boleh makan kerana Tuhan larang. Mana dalil? Hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir. Ila akhiril ayah. Tuhan haram di atas kita makan bangkai, makannya darah, makannya daging babi. Pas daging babi, pas lemak, dia kata lemak tadi itu menepati daging. Sebab kecek di atas aghlabiyah, kecek di atas ghalib. Tuhan panggil ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, lelaki, orang perempuan kena tak? Kena. Tu cara dia. Ni orang Indonesia masa kita duk ngaji di Azhar, dia kata lemak babi tak apa, dia kata sebab Tuhan tak ada royak, kata syah lemak daging dia sebut. Tengok duk main. Pas daging tu lemak tu, kalau tak ada daging nak ada lemak tak? Dia tak lagi. Supaya darah, warna ke apa darah? Warna merah. Warna merah tu mari pada darah kan mari daripada tubuh manusia. Pas kita jawab kata, kalaulah tubuh manusia tu nak ada, kalau manusia, tubuh manusia tu tak ada, darah nak ada tak? Pasti tak ada. Apabila tak adanya tubuh, tak ada darah. Pas merah nak mari di mana? Ni apa panggil pusingnya akal. Kalau kita ngaji luar negara, ya bahas pada situ. Terkadang serabut. Sebab tu orang awal ni tak sepatut kita duk royak lah benda-benda lagu tu dalam kitab taruh duk situ, kita baca ambil tahu sudah. Malaikat kecek sama-sama puak dia tak apa. Dia pening kata. Baik. Kalau gitu, bangkai ni haram oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Nabi katakan tengok. Nak jawab kata makan ni sakut paut dengan hukum syarak juga, bukan tak sakut paut langsung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali orang tanya dia. Hadis ni ada dalam Bulughul Maram. Puak ni turun dalam laut, bawa air sikit. Maka dia nak minum air daripada hak air tawar dia tu tak padan. Dia nak mandi ke nak ambil air semaya ke nak gatu nak gani tak padan dengan air hak air tawar, air betul benar. Orang tua panggil air betul benar, air tawar ni lah kita nak makan ni. Tak ada minum ni. Maka nak tanya Nabi kata air laut tu boleh tak kita nak buat mandi ambil air semaya? Boleh kata boleh. Tu soalan mari tu. Maka Nabi kata huwa tahur, air laut tu suci. Tahur kalimah sepatah. Kalau terjemah Melayu, suci lagi menyuci. Diri dia cuci dan dia kuasa nak menyucikan. Kalulah air teh hak kita nak minum,
Boleh nak kata tahur? Tak boleh. Kena huwa tahir. Dia suci tapi tak boleh nak menyuci. Kenapa tu istilah dalam agama kita? Orang tanya air teh boleh dia ambil air semaya? Boleh ya air. Jawab itu selera. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia suci sekadar diri dia tapi tak boleh nak menyuci. Ada apa air laut, Nabi kata at-tahur, suci lagi menyuci. Diri dia cuci, kamar dia boleh menyuci ke perkara yang lain. Lepas tu huwa at-tahuru ma'uhu, air dia suci, air laut tu maksud. Lepas tu Nabi jawab wal hillu maitatuhu, dan halalnya bangkai yang keluar daripada laut. Bangkai yang keluar daripada laut, ikan, udang, ketel, sutung, gapo nama kata gilah, semua tadi tu halal belaka. Maka soal orang tanya, makan ni itu ikan, gapo semua sebut sana itu masuk dalam makan ni tak? Ya masuk dalam makan ni. Pas kenapa demo royak kata makan ni Nabi tak ada cara, tak ada sakut pak dengan hukum syarat nak makan gapo ikut demo. Pas ni sini nak royak kata makan ni Nabi kita cara juga. Pas kalau orang tanya kita kata pak apabila ikan mapuh ni kita kena sembelih lagi. Tak dah hadis dia dia ni. Halal kita makan bangkai dia. Nampak tu tak? Tu dia. Kemudian dia kata maka daripada perkara yang menghalalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu ikan yang tak disembelihkan, tak payah sembelih ikan tu. Dan kita di sini duduk bahas dalam masalah makan dan minum. Tak? Masuk dalam masalah makan dan minum dah ni. Memang ada, bukankah ini termasuk daripada syarak yang disyarakkan dalam agama kita? Memang kata masuk dalam syarak. Bagaimanakah tidak barang yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada makan dan minum bukan termasuk daripada hukum syarak, sedangkan Allah Subhanahu wa taala kata bagi Rasul wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah taala royak kepada Nabi sifat dia menghalalkan bagi manusia benda yang dipedah bagi diri manusia, panggil thayyibat, dan mengharamkan di atas diri manusia al-khaba'ith, benda jadi mudarat bagi diri manusia. Sebab itulah ayat ning kalau orang tanya kita maaf deh bagi orang isap rokok tu. Tabik belah-belah dah ni nak royak hukum. Tak samurih saya lah nak royak hukum. Orang tanya kata rokok ni halal ke haram? Rokok ni halal ke haram? Kita kata haram, demo ni kata halal. Baik, halal ataupun haram tak apalah. Tapi rokok ni masuk dalam thayyibat ke masuk dalam khaba'is? Masuk dalam perkara yang jadi manfaat bagi jasad ke jadi benda mudarat bagi jasad? Tanya situ dulu. Maka nyata molek dalam ayat ni soreh kata benda ni masuk dalam khaba'is, benda yang menyakiti diri manusia, maka masuk dalam benda haram. Orang tanya pula kata, "Pas orang jual rokok tadi boleh duit tadi itu duit tu halal ke haram?" Hukum agama kalau ain tu haram maka saman pun haram. Kalau diri tu haram maka harga dia pun haram. Tak boleh. Ada mau jual ramai, tak boleh kira ramai sikit tak ada kira dihukum. Pas kena tak kena, tu dia mau kira dengan tu, tobat dengan tu ambil. Tapi hukum gini. Sebab tu hamba biasa munakasyah, ada perbincangan dengan orang Indonesia. Indonesia ni jurak pun kuat, rokok pun kuat. Dia kata asak dia kata masuk dalam tubuh. Pas jadi gapo dia kata. Kita kata anta ni doktor ke bukan doktor? Pet, dia macam pet. Ya tambah bukan pet. Lepas tu orang tanya apa nama masalah ni kita kena tanya ahli hak sakut pau nak jaga ni. Paru-paru ni mana pot kita ni. Apabila asak kita seruk masuk tu, dia jadi gapo? Jadi kau merah, kau segar, kau hitam, kau jadi lagu mana? Orang hak isap rokok waktu bit pot dia ni belah waktu bit hitam legah. Seumpama patak khali. Maka adakah dalam syariat agama kita ni nak lock orang Islam kita hidup jadi lagu tu? Memang tak boleh. Maka hukum daripada doktor tadi itu ia buat kesimpulan kata benda ni mudarat bagi manusia. Apabila mudarat bagi manusia, balik doktor ke dunia kata mudarat. Kita orang sakut paut dengan hukum syarak tu kata halal. Tak boleh gitu. Bomo pakat kata obat nyamuk ni mudarat. Kita orang kain subai atas kepala kata, "Hai hak ni tak apa manfaat." Boleh kata? Tak boleh.
Sebab apa? Sebab hukum bomo ni boleh kita pakai dalam syariat kita hak sakut paut dengan midai dia. Hak pesak prainai ni ke? Kerja dia. Kerja tok guru ke kerja pet? Pet. Sebab tu orang hak sihat dia pergi cek sama. Setiap tahun cek rangkai sekali. Malah cek rangkai takut tahu takut jumpa serabut pula. Ya tak. Ya panggil kata orang kita tu dia duk setara tu. Sebab itulah jadi benda tadi itu benda hak kita tak sewi jadi dia jadi. Sebab kita lepas diri. Hukum syarak ni boleh kita pakai berjijak di atas peksak doktor dan sebagainya boleh pakai. Maka kita tanya Indonesia tu kata doktor katakan dia kata doktor kata tak boleh. Anta bukan doktor pas anta langgar lagu mana pendapat doktor dalam masalah ni sebab dia tu ahli. Hadis Nabi kata idza wusida al amanatu ila ghairiha fantadhiris sa'ah. Hadis sahih Bukhari itu ke. Kalau kita serahkan urusan kepada orang bukan ahli nanti selera. Pas anta bukan ahli, anta ada hukum lagu mana sini? Situ ya senyap. So senyap situ. Yang kedua kita tanya, ad-dukhan ini, syurbid dukhan, isap rokok ni masuk dalam tayyibat kan masuk dia dalam al-khaba'is. Kalau kata tayyibat anta ni mukabarah takabbur. Kalau masuk dalam al-khaba'is hani bau kena, anta kena tinggal kita kata. Ada dalil, dia tak ada apa Quran. Kita kata Allah Subhanahu wa taala kata dalam surah Al-A'raf wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Ni dalil soreh lagi nyata, wadih dalalah kata tak boleh. Maaf lah dah, ni hukum syarak. Bagi orang yang isap lagi tu kau tinggallah. Obat banyaklah ni kita nak tinggal rokok. Bazir lagi rokok, mudarat diri lagi, menyakiti orang keluarga lagi, anak cucu tengok jadi contoh teladan tak molek lagi. Sebab rokok tu lah duk isap ranyo, isap debu, isap tu isap ni, mai sini lah. Pas kita jadi warna kerap sepatutnya kena jadi contoh teladan hak molek. Pas kalau tok guru atas meja cucuh juga kau teruk lagi. Pas bagaimana umat Islam kita nak jadi hadap ke atas? Kita tak say mundur, tak say sesak, tak say pakai miskin, tak say kena hina demo, tapi kita duk lagu tu tak sesuai. Ni pakai baju tok janguk, pakai kasubel, pakai tu, pakai ni, comel hiasan Islam. Cucuk rokok duk sini. Allah, huduh tengok. Lepas tu orang isap rokok ni maaf ni. Dia lebih teruk daripada orang makan bawang merah, bawang putih lagi. Bau. Malaikat itu menyakiti dengan sebab kita masuk masjid. Nabi Muhammad kata man akala basalan aw thawman fala yaqrabanna musallana. Barang siapa makan bawang putih dan merah maka tak usah mari masjid, mari rumah. Pas ni kita nak masuk masjid cucuh rokok dulu. Lepas tu koma apa dak? Buat sedap. Lepas tu masuk semaya. Allahu akbar pergi habis. Daerah dia. Menyakiti orang, menyakiti anak ada lagi, menyakiti malaikat duduk dalam masjid lagi. Allah banyak kaya. Allah Taala kata hak pesen ni, hak pesen menyakiti orang ni, maaf sebut sini dah. Dosa besar ke dosa kecil? Dosa besar. Allah Taala katakan dalam surah Al-Ahzab, apa nama Allah Taala kata? Siapa dia menyakiti orang Islam sedangkan orang Islam tadi itu tak ada salah, faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Orang ni kena dapat dosa besar. Ha ni tak boleh kita ni. Hak kita buat dah taubat Tuhan tak apa. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kita taubat, kita gitu kata molek, Allah Taala tukar hak tak molek jadi amalan hak baik di atas mizan kita pada hari kiamat nanti. Hatu nak kita faham. Situlah dulu insya-Allah kita akan masuk bab dia pula dalam masalah nining lagu mana kita nak keluarkan hukum daripada hadis Nabi. Wari hadis nak waktu keluar hukum hadis mai gini hukum lagu mana. Yang nanti kita belajar dalam hisah lagi akan datanglah biiznillah taala. Malam ni sekadar ni sahaja. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.